Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Yusnita binti Yunus, dikenali juga dengan nama Cikgu Yus, akan membawakan satu lagi video berkenaan teknik menjawab soalan kimia dengan tema kimia di mana silapnya fasa 1. Untuk fasa ini, cikgu akan merungkai kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh calon-calon khususnya ketika menjawab soalan. Jadi di sini, pernahkah anak-anak sekalian bertanya, kenapa tak boleh skor dalam kimia? Kenapa jawapan yang saya tulis salah? Kenapa tidak dapat markah? Kenapa dan di mana sebenarnya silapnya? Jadi kali ini, cikgu bawakan kesilapan-kesilapan yang perlu dielakkan oleh calon-calon, khususnya mereka-mereka yang bakal menduduki SPM tahun ini. Di sini cikgu senaraikan beberapa kesilapan yang sering dilakukan oleh calon-calon, terutama sekali ketika menjawab soalan. Yang kalau boleh kita nak elakkanlah kesilapan ini supaya tiada lagi pemotongan skor dalam kertas peperiksaan. Yang pertama, ejaan, definisi, gambar rajah, formula dan persamaan kimia, perhitungan, jawapan betul tetapi tak ada unit, tidak memahami kehendak soalan, jawapan yang diberikan oleh calon tidak merujuk skor, dan yang paling kita takuti adalah kecuaian yang dilakukan oleh pelajar itu sendiri. Jadi yang pertama di sini, kita akan melihat ejaan. Saya mohon kepada semua pelajar untuk memastikan ejaan yang ditulis adalah tepat. Bagi sains term, kesalahan satu huruf saja pun tidak dibenarkan. Kovalen, contohnya kovalen. VA, kalau pelajar tulis VE, minta maaf, terpaksalah dipotong skornya. Saponifikasi, getah tervulkan, analgesik, phenolphthalein. Ini dalam tindak balas peneutralan. Kita gunakan kalium hexacyanopherat 3. Ini untuk tajuk pengaratan besi. Jadi yang pertama, hati-hati dengan ejaan. Yang kedua, definisi. Definisi ini biasanya pelajar itu bukan tidak tahu. Pelajar tu memang tahu, ada idea. Tetapi gagal untuk menulis perkataan wajib yang mesti ada dalam sesuatu definisi. Contohnya, nombor proton. Apakah maksud nombor proton? Bilangan proton dalam nukleus sesuatu atom. Jika gagal menulis dalam nukleus, calon hanya tulis bilangan proton sesuatu atom. Jadi, terpaksalah di sini. Sekali lagi, skor akan ditolak. Begitu juga dengan maksud nombor nukleon. Jumlah bilangan proton dan neutron dalam nukleus sesuatu atom. Jadi, isotop. Isotop ini begitu popular sekali. Namun begitu masih lagi ramai calon yang cuai, gagal untuk menulis maksud isotop dengan tepat. Mereka bukan tidak tahu unsur yang sama mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron berbeza, ataupun nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon berbeza. Malangnya tidak menulis perkataan atom di bahagian hadapan. Ataupun contohnya unsur bagi atom yang sama. Kita nak perkataan atom itu. Apakah maksud garam? Yang ini pun sebatian yang terbentuk apabila ion hidrogen sesuatu asid digantikan dengan ion logam atau ion amonium. Jadi ini adalah sebahagian-sebahagian definisi yang cikgu kongsikan kepada calon-calon. Harap calon-calon semak, sebab banyak definisi lagi dalam tajuk kimia tingkatan 4, tingkatan 5. Apa itu asid? Apa itu asid kuat? Bezakan asid dengan asid kuat. Asid definisinya bahan yang mengion dalam air menghasilkan ion hidrogen. Apa asid kuat? Asid yang. Jadi di situ ada istilah-istilah yang perlu ditekankan. Isomer. Tadi kita bincang isotop. Isotop atom yang. Isomer molekul yang mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berbeza. Jadi
dapat dibezakan ya. Setiap satu definisi itu mestilah ditulis dengan jelas. Lukiskan. Lukiskan susunan elektron atom magnesium. Apa beza dengan lukiskan struktur atom magnesium? Biasanya susunan elektron untuk atom ni skornya 1, markahnya 1. Manakala struktur atom skornya 2. Yang membezakannya adalah untuk struktur atom dalam nukleus. Okey, sama ada ditulis di bahagian dalam nukleus ataupun kita labelkan, mestilah dinyatakan bilangan proton dan bilangan neutron. Okey, jadi tak nak tulis calon nak lukis, lorekkan, tapi di sini mesti ada key lah, kata kunci dia merujuk bilangan proton, yang mana satu bilangan neutron. Begitu juga dengan susunan elektron ion natrium. Bila ion mesti ada charge, positif ke negatif ke. Kalau ini susunan elektron ion natrium, jadi di sini mestilah ada charge, dan pastikan dalam keadaan ion maknanya ianya sudah mencapai kestabilan. Okey. Dan satu lagi yang pelajar kena ambil perhatian adalah gambar rajah. Gambar rajah berfungsi berlabel. Okey, jadi gambar rajah ni skornya 2. Mana-mana kesilapan yang dilakukan oleh calon menyebabkan skornya akan dipotong 1. Okey, kita bawakan contoh yang pertama, pemanasan naftalina. Di sini kaki retort ni tak perlulah nak dilukis sampai habis. Adanya lambang pengapit di sini sudah memadai. Dan kita fokus kepada pepecahan naftalina. Keadaan pepecahan naftalina kena pastikan ianya mestilah berada di bawah paras air. Jangan dilukis melebihi paras air. Ini adalah satu kesilapan. Okey, di sini ada penurun Bunsen. Kalau tidak mahu melukis penurun Bunsen, lukiskan saja anak panah dan jangan lupa tuliskan perkataan dipanaskan. Bagi gambar rajah yang seterusnya, ini adalah penyaduran logam. Penyaduran kunci besi, cincin besi, paku besi. Tetapi yang penting, calon kena tahu selain daripada logam penyadur dan elektrolit yang mengandungi ion logam penyadur, logam yang hendak disadur. Yang ini ni. Kalau kita guna kunci, guna cincin, pastikan bila kita lukis gambar rajah, objek yang hendak disadur tenggelam di bawah elektrolit yang kita gunakan. Janganlah kunci ni di atas, separuh je kat bawah. Mana ada penyaduran berlaku separuh saja, ya, tidak sesuai. Okey. Yang kedua, yang seterusnya ya, adalah penguraian garam karbonat. Apa yang cikgu nak tekankan di sini? Salur kaca ni pastikan tenggelam pada air kapur. Dan satu lagi, stopper, penutup. Ini masalah isu stopper ni. Contohnya rujuk, tajuk kadar tindak balas. Saiz bahan, ada stopper pada kelalangkun. Apa yang masalah di sini adalah stopper ni pada kelalangkun, pada tabung uji tenggelam pula. Dalam ikut logik. Kalau dah tenggelam tu, susahlah nak keluarkan. Itu pun sebenarnya kesilapan ya, yang perlu dielakkan. Gambar rajah seterusnya, ini adalah sel kimia. Bila kita kata sel kimia, di sini kita boleh gunakan voltmeter ataupun mentol. Janganlah lukis simbol bateri, tapi nak rujuk sel kimia. Okey. Formula dan persamaan kimia. Sejak tingkatan 4 lagi diajar berkaitan dengan kation dan juga anion. Ini adalah sebahagian saja ya, dan pelajar-pelajar boleh merujuk kepada channel YouTube Cikgu Yus. Di situ cikgu ada berikan satu panduan inovasi bagaimana nak tulis persamaan kimia dengan lebih mudah. Tetapi yang cikgu nak bagi tahu di sini, asas dalam menulis formula kimia adalah pelajar kena tahu kation dan anion. Tak boleh tidak, memang kena tahu ya. Jadi pastikan formula kation and ion ini dikuasai. Ini kerana apabila kita tahu kation dan anion, barulah kita dapat menulis formula kimia dengan baik. Contoh yang pertama ni cikgu kongsikan kalium bromida. Okey. Yang kedua, magnesium
klorida. Okey, kita tengok dulu macam mana formula magnesium klorida terbentuk. Yang ketiga, kita ada aluminium oksida. Okey, so aluminium oksida. Tak apa, kalau sampai sekarang ni masih belum kuasai nak tulis formula kimia, kita back to basic. Kita buat pindah silang macam ni. Tak apa, perlahan-lahan. Masih ada masa lagi untuk memperbaiki kesilapan. Sebab itu kali ini adalah penerangan cikgu bagaimana nak atasi kesilapan kecil ni. Sebab cikgu tidak mahu kesilapan kecil ini menyebabkan skor pelajar-pelajar ditolak. Bila kita kumpul lama-lama, skor yang ditolak tu makin banyak pula. Okey, kalsium karbonat. Kalsium karbonat. Kat sini kita lihat macam mana kita dapat formula kalsium karbonat. Okey. Yang seterusnya kita ada amonium sulfat. Amonium sulfat ni formula ni popular ya. Bila keluar tajuk proses sentuh hasilkan asid sulfurik, proses Haber hasilkan amonia. Gabungan asid sulfurik dan amonia akan menghasilkan satu baja. Pelajar diminta untuk tuliskan formula baja yang terbentuk. Ramai pelajar yang gagal nak tulis formula amonium sulfat. Okey. Kenapa formula kimia penting? Sebab formula kimia yang betul akan menghasilkan satu persamaan kimia yang seimbang. Persamaan kimia biasanya skornya 2. Mesti formula kimianya betul, bahan tindak balas, hasil tindak balas, formula kimia mesti betul dan adanya seimbang. Okey, dia mesti seimbang. Dan di sini contohnya natrium bertindak balas dengan oksigen menghasilkan natrium oksida. Yang ini yang contoh yang kedua ni adalah tindak balas pengekstrak. Ini juga adalah satu persamaan kimia. Tuliskan persamaan kimia. Ini apa ni? Pelajar kena tahulah. Ada 3 karbon, met, add, prop. Ini adalah propanol. Okey, bertindak balas dengan ini ada 2 karbon. Met, add, asid etanoik. Hasil sampingannya air. So ini satu lagi yang cikgu nak kongsikan dalam YouTube cikgu juga ada satu kaedah mudah nak tahu tindak balas pengesteran, nak tahu ester yang terbentuk. Jadi ini adalah antara persamaan kimia ni banyak. Contohnya asid bertindak balas dengan logam, asid bertindak balas dengan garam karbonat. So, dalam formula kimia, persamaan kimia, pelajar memang kena latih. Melatih diri anda supaya anda biasa menulis persamaan kimia yang seimbang. Okey, seterusnya ujian kimia. Dalam ujian kimia, pelajar kena tahu 3 perkara ini. Step, material, observation. Kaedah, bahan, pemerhatian. Kadang-kadang bukan pelajar tidak tahu nak tulis ujian pengesahan oksigen. Kayu uji, cikgu, kayu uji yang mana? Jadi, bila diminta untuk menghuraikan ujian pengesahan, atau ujian kimia, kena ada step. Contohnya, masukkan ni step, kaedah. Kayu uji berbara adalah material, bahan ke dalam tabung uji. So, apa yang diperhatikan? Kayu uji akan menyala. Okey. Ujian pengesahan gas karbon dioksida, alirkan. Itu adalah step, itu adalah kaedahnya. Gunakan apa? Okey, gas ke dalam air kapur. Air kapur itu adalah bahan yang kita gunakan. Dan apa pemerhatiannya? Air kapur menjadi keruh. Okey. Ini pun adanya ujian pengesahan untuk ion kuprum 2. Adanya ujian pengesahan mengenal pasti sesuatu asid. Okey, ada banyak ujian pengesahan. Ujian pengesahan ion klorida, ujian pengesahan ion sulfat. Kalau kita lihat 2 ujian ini, ada isi padu yang ditulis. Tambahkan 2 cm padu. Bagi ujian pengesahan, biasanya kita gunakan tabung uji.
Jadi untuk isi padu sesuatu tabung uji itu antara 2 cm padu hingga 5 cm padu. Kena sesuaikan isi padu yang kita pilih dengan radas yang kita gunakan. Kalaulah kita buat ujian kimia mengesahkan ion klorida, kita tulis di sini tambahkan 10 cm padu asid nitrik ke dalam tabung uji yang mengandungi ion klorida. And then kita tambahkan lagi larutan argentum nitrate. So sekarang ni larutan tadi sudah akan melimpah. Okey, secara logiknya dia akan melimpah. Jadi di sini menyebabkan skor akan ditolak. Okey, dan pemerhatiannya mendakan putih terbentuk. Samalah dengan ujian pengesahan ion sulfat. Okey. Tuangkan 2 cm padu ke dalam yang ini untuk membezakan heksana dan heksina ya. So tuangkan 2 cm padu ke dalam 2 tabung uji masing-masing. Maknanya heksana dan heksina ni dituangkan ke dalam tabung uji, titiskan air bromin. Kita boleh guna air bromin atau larutan kalium manganat 7 berasid. Heksana, kalau kita pilih air bromin, warna perang, tiada perubahan. Heksina, warna perang menjadi tidak berwarna. Begitu juga kalau kita pilih larutan kalium manganat 7 berasid. Di sini pemerhatiannya kita nyatakan. So ujian kimia membezakan heksana dan heksina ni biasanya soalan minta satu. So kita boleh pilih lah. Okey, tuangkan 2 cm padu larutan 2 cm padu heksana dan heksina masing-masing ke dalam tabung uji. Itu maksud dia. Okey. So yang seterusnya cikgu akan sambung lagi sesi perkongsian ini pada video yang akan datang. Cikgu harap perkongsian kali ini dapat membantu pelajar-pelajar semua. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe video cikgu ni. So sekian, terima kasih. Semoga anda semua akan berjaya dengan cemerlang. Assalamualaikum.